A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan usia untuk bersama-sama pada hari ini. Tarikh rakaman ni saya buat hari Jumaat. Ada yang senyum tengok saya. Tak pernah nampak saya pakai serban. Jangan ngutuk dalam hati tu saya dengar. Terima kasih yang berusaha Puan Hajah Zarina binti Mak Hassan, pengetua kita. Penolong kanan satu Puan Hajah Ruslina binti Abdul Rahman PKM, Puan Hajah Siti Sakinatun binti Muhammad Syahid, PK Koko Puan Nurwana, PK Petang kita Tuan Haji Syamsul, dan PKP PKI Puan Hajah Puan Rashidah Ismail, guru-guru kanan, ketua-ketua panitia, rakan-rakan guru, murid-murid, dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya nak bacakan satu ayat Quran. Perkongsian kita tak boleh nak lama-lama, sebab kita dibagi masa 10-15 minit je. Saya rakam hari ini hari Jumaat, petang Jumaat lepas Zuhur. Nak kata lepas Jumaat tak sembahyang Jumaat, jadi saya kata lepas Zuhur, yang mana hari ini kita dah sampai kepada 15 Ramadan. 15 Ramadan, dalam sedar tak sedar kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan ini disebutkan Allah Ta'ala sebagai Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk, yang jadi petunjuk kepada perkara-perkara kita yang berlaku, panduan kita, pemisah, penjelas dan pemisah di antara hak dan batil, antara kebenaran dan kepalsuan. Jadi kita lihat hari ini satu-satunya mukjizat yang masih ada di tangan kita, yang masih boleh kita lihat, yang masih boleh kita baca, yang masih boleh kita nikmati dan rasai, tidak lain tidak bukan, iaitu nikmat mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Kita dah tak boleh nampak dah mukjizat-mukjizat lain. Kita dah tak boleh nampak dah Nabi belah bulan. Kita dah tak boleh nampak lagi Nabi Isa bercakap ketika masih bayi. Kita tak boleh nampak Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kita tak boleh nampak Nabi Musa membelah lautan. Dan kita tak boleh juga nampak Nabi Ibrahim tidak terbakar, walaupun dimasukkan dalam api yang sedang marak. Tetapi kita punya satu mempunyai satu mukjizat yang masih boleh kita rasa dan lihat, iaitu Al-Quranul Karim. Bersempena dengan nuzul Quran. Esok nuzul Quran 17 Ramadan. Sebab tayangannya akan dibuat hari Sabtu. Jadi saya kata besok hari Ahad 17 Ramadan. 17 Ramadan, yang mana sebilangan ulama katakan itu adalah sebagai tarikh pertama kali ayat Al-Quran diturunkan di Gua Hira. Yang kita selalu dengar, yang ini ulama sepakat katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perkara ini kalau kita lihat bila Al-Quran itu diturunkan, keindahan Al-Quran, bagaimana bila ia dibaca. Kita kalau bulan Ramadan inilah tahun pertama yang kita sangat janggal. Janggal tahun ni kita tak ada solat tarawih berjemaah. Anak-anak tak ada yang nak main mercun kat luar-luar surau, baling-baling adik-adik ni kan. Macam tu juga orang kata kalau yang utama lah, nak kata pasal solat tarawih sangat ni, orang tak tahan. 8 rakaat pun habis dah. Nak kata 20 tak ada juga. Tapi kebanyakannya suka bulan Ramadan ni bazar Ramadan. Jamuan untuk perut, jamuan untuk mata, jamuan untuk telinga, package lah siapa-siapa yang pergi bazar Ramadan. Tapi Alhamdulillah tahun ni tak payahlah ada bazar-bazar Ramadan. Satu perkara yang kita rasa sebenarnya sangat menarik. Walaupun dalam hikmah kita duduk di rumah sepanjang bulan Ramadan ni, kalau kita lihat tuan-tuan, adik-adik, rakan-rakan guru yang rahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan tahun ni Allah bagi kita banyak masa. Allah bagi kita banyak masa. Orang kata kalau dulu kita sibuk dengan kerja, nak sampai, kalau nak sembahyang duha pun mungkin sorok-sorok
ada sebahagian lah, mungkin kita cari tempat, cari masa, curi-curi masa nak sembahyang duha dan sebagainya, nak bertadarus, mungkin dalam keadaan yang berkejar-kejar nak masuk kelas dan sebagainya. Tapi tahun ni Allah bagi kita ruang untuk lebih beribadah. Paling kurang kita ada masa yang banyak selepas solat fardu. Takkan kita tak boleh bagi lebih kurang 10 minit untuk baca 4 muka surat atau 5 muka surat setiap kali lepas solat. Jadi sasaran kita kalau 4 hingga 5 muka surat, kita dapat baca sehari lebih kurang 1 juzuk. Dan kita insya-Allah dapat khatamkan bacaan kita Al-Quran pada tahun ini sekurang-kurangnya sekali. Kalau lebih itu lebih afdal lah. Dan yang utama kita nak tengok kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada manusia. Allah turunkan Al-Quran kepada manusia. Kita lihat tadi ayat pertama saya bacakan, Iqra, bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Kita lihat Al-Quran ini, kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana dalam isi kandungan Al-Quran banyak bercerita perkara-perkara yang sebenarnya kadang-kadang tidak terfikir oleh akal manusia. Kita sebagai manusia, kita tidak mampu untuk memikirkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, melainkan apa yang ada di sekeliling kita. Tetapi Al-Quran cerita sesuatu yang di luar pengetahuan manusia. Kita tak boleh dapat melainkan dengan satu sumber yang datang daripada pencipta alam. Tidak boleh datang daripada manusia. Ia mesti datang daripada sesuatu yang mengetahui segala perkara berkaitan tentang alam, tentang apa yang diciptakan. Seolah-olah di satu manual. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita perintah-perintahnya yang Allah kehendaki manusia buat: solat, puasa, zakat, haji, berzikir, melakukan amal-amal baik. Dan di dalamnya juga ada larangan-larangan Allah, seperti membunuh orang, berzina, mencuri, derhaka kepada ibu bapa, makan benda-benda haram, tidak amanah, dan juga perkara-perkara lain yang tidak elok. Jadi ada dua kontra, satu perkara baik, satu perkara yang tidak baik. Dan orang-orang yang melakukan perkara kebaikan ini adalah orang-orang yang nantinya disebutkan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang yang terima buku amalan dengan tangan kanan, mereka berkata, kami ini adalah orang mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan akan membaca buku-buku amalan mereka dengan gembira. Iaitu kerana apa? Kerana yang utama, mereka yakin mulaqin hisabiyah, akan bertemu dengan hari perhitungan. Lalu mereka beramal untuk mendapatkan hitungan yang baik, hitungan amal-amal baik dapat hari kiamat. Manakala untuk orang yang tidak meyakini, tak percaya, so dia hidup dengan penuh kenikmatan, dia buat apalah yang dia suka dibuat, yang dia suka buat di muka bumi, dia buatlah larangan-larangan Allah, lalu dia akan mendapat balasan yang buruk di akhirat kelak. Begitu juga dalam Al-Quran ini disebutkan tentang sejarah Nabi-Nabi terdahulu. Cerita tentang Nabi Adam, cerita Qabil Habil yang kita tak boleh terjangka pun, kita tak boleh tahu. Jauh ia diturunkan, kisahnya berlaku jauh sebelum kewujudan ataupun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Nabi Nuh, banjir besar, bagaimana Nabi berdakwah 950 tahun, jelas dinyatakan dalam Al-Quran tempohnya itu. Disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan, kisah sebagaimana dakwah, bagaimana Nabi Musa boleh membelah lautan. Jadi perkara itu sejarah diceritakan dalam Quran, jelas. Jadi Al-Quran kita boleh baca, kita faham. Begitu juga kisah akan datang, bagaimana disebutkan dalam surah Rum. Dikatakan ketika itu tentera Rum kalah, Rum ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dalam pada mereka kalah itu, mereka akan mengalahkan pula. Kerana apa? Cerita. Dan kemudian kisah itu ketika itu berlaku kerana tentera Rum dikalahkan oleh tentera Parsi. Ayat itu turun kemudian menerangkan tentera Rom satu masa akan dapat menewaskan semula tentera Parsi, dan ia benar-benar terjadi selepas itu. Dan kemudian Al-Quran juga menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan sains, seperti bayi dalam kandungan disebutkan min nutfatin alaqatin mudghatin. Lepas tu kata izam fakasawnal izama lahma, kemudian dijadikan tulang dibalut dengan
daging dan akhirnya terbentuk manusia. Lalu detail Quran terangkan kepada manusia. Dan juga kalau kita lihat sempadan air masin dan air tawar, Allah sebutkan jelas. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan macam mana air dalam lautan ini andainya bertembung di antara laut masin, air masin dengan air tawar, mereka kedua-duanya tidak akan bergabung, tetapi sebaliknya akan ada seolah-olah satu sempadan yang memisahkan di antara kedua-dua air tersebut. Jadi ini boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang tidak boleh di orang kata pada zaman tersebut susah untuk dibuktikan, tetapi akhirnya kita berjaya menyaksikan ianya dibuktikan oleh sains pada zaman moden. Begitu juga tentang perkara-perkara gaib ni yang paling utama, cerita pasal dosa pahala, cerita tentang makhluk-makhluk seperti malaikat, jin, syaitan, cerita tentang alam barzah yang mana nanti dan juga alam akhirat, semua akan dilalui oleh manusia. Jadi seolah-olah kisah yang berlaku ni, saya bagi contoh selalu pada pelajar-pelajar yang saya ajar, seolah-olah kita gunakan Waze, tuan-tuan. Kita gunakan Waze. Bila kita guna Waze, kita dalam satu perjalanan, Waze akan sebut di depan belok kanan, belok kiri, pandu perlahan, ada polis di hadapan, ada roadblock di depan, kadang-kadang dia sebut ada speed trap di hadapan. Dan kita yang tengok Waze tu, kita percaya dengan Waze. Seolah-olahnya kita meyakini. Kadang-kadang kita lalu tak ada pun kemalangan tu, ataupun kemalangan tu dah selesai, ataupun roadblock tu tak ada, dah selesai rupanya, tapi oleh kerana maklumat tu ada. Ataupun kadang-kadang kita lalu, biasanya ada speed trap, betul ada speed trap, ada kemalangan, betul ada kemalangan. Itu Waze teknologi ciptaan manusia pun kita dah yakin, beriman dengan penuh keimanan. Kadang-kadang ada orang sampai terbabas, ada orang sampai lalu jalan yang pelik-pelik, lalu disuruh masuk dalam tersesat dekat ladang kelapa sawit dan sebagainya. Tapi oleh kerana itu panduan kita yakin, dan sepatutnya keyakinan itu lebih-lebih lagi kita berikan kepada kitab yang Allah turunkan kepada kita, iaitu Al-Quran. Panduan kita untuk melalui alam barzah, panduan kita untuk lalu melalui alam akhirat, mencapai menuju ke tempat kita, destinasi kita yang terakhir, iaitu redha dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan Ramadan, kita diminta banyakkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Banyakkan kita doa untuk balik ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya neraka Allah. Jadi macam mana nak masuk syurga? Nak masuk syurga baca ialah dengan cara melakukan perkara-perkara yang baik yang terkandung dalam Al-Quran dan meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah tentukan dan tetapkan. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di kesempatan ini perkongsian kita, saya diberi 15 minit, so saya perhatikan jam kat depan mata saya ni, sekarang 13 minit 33 saat. Jadinya pada saya sekadar ini sahajalah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Berpegang teguhlah kita dengan Al-Quran, bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang menerima Al-Quran, bersyukurlah kita kerana menjadi hamba yang diberi kesempatan untuk belajar dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ianya sentiasa melekat di hati kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna ana al-laili warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.